Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okey, untuk esei, apabila kamu dah form 1, esei ni dia terbagi kepada dua. Dalam kertas dua, dia terbagi kepada karangan pendek, 10 markah, and then karangan umum, karangan aneka pilihan. Which is yang inilah, yang bawah ni ABC ni, dia 30 markah. Okey, cikgu andaikan kamu yang tingkatan 1 ni sama je lebih kurang dengan tahun 6. Sebab kamu tahun lepas pun tak berapa nak belajar sangat. So, mungkin daripada segi kematangan idea tu tak berapa berkembang sangat lah, right? Kat sini dia dah cakap siap-siap. Teliti semua soalan berkaitan dengan tema. Kemudian pilih satu daripada 3. And then mesti lebih 180 patah perkataan. Nah, maksudnya kalau dulu 120. Sekarang ni kena lebih. Nah, soalan A. Kita akan pergi one by one lah untuk kita cari dia punya isi dulu, and then baru kita buat karangan. Alright. Kempen Sayangi Hutan Kita akan diadakan tidak lama lagi di sekolah anda. Andaikan anda mengerusi kempen tersebut, anda dikehendaki berucap pada majlis perrasmian. Tulis teks ucapan anda selengkapnya. So, ni dia kata, kempen Sayangi Hutan Kita dekat sekolah. Awak dikenakan untuk berucap, and then tulis teks ucapan. Okey, so ini pendek katanya tentang hutan lah. Tentang hutan. Paling senang kita nak jangka ialah tentang hutan. Alright. B. Masyarakat dapat memainkan peranan penting dalam menangani masalah kemusnahan hutan. Okey, masyarakat punya peranan untuk menangani masalah kemusnahan hutan. Dia tak boleh masuk kerajaan. Contoh awak kata menguatkuasakan undang-undang. Tak boleh. Masyarakat tak layak pun untuk menguatkuasakan undang-undang. Contoh lah. Alright. So, berikan pandangan anda tentang peranan tersebut. So, dia specifically dia nak masyarakat. Kalau dalam bahasa Melayu, kita memang ada dikemasen. Dikemasen. Diri, keluarga, masyarakat, sekolah, negara. Ini namanya ialah skop karangan. Okey? Skop karangan. Diri, keluarga, masyarakat, sekolah dan negara. So kita ada yang inilah. So hari ni soalan ni dia nak yang ketiga, peranan masyarakat. Kejadian kebakaran hutan terutamanya pada musim kemarau sering berlaku di negara kita. Bincangkan faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Apakah yang menyebabkan kebakaran hutan? Kalau kita tengok semua-semuanya ialah tentang hutan. So yang pertama sekali dia nak ucapan, yang ini pendapat. Pendapat ni sama je lah macam fakta. Yang ini perbincangan. Pun sama juga macam fakta. Okay? So ini apa yang kita akan buat sekejap lagi. So tajuknya ialah hutan. Okay, kita tengok balik dekat awak punya textbook. Tema 7 unit 13. Kalau macam ni dia kata peranan sekolah untuk memupuk amalan hijau. Ni apa yang sekolah buat. Tapi soalan awak ialah masyarakat. Okey, lestarikan kehijauan bumi. So kalau awak tengok kat sini, jelaskan akibat jika kehijauan bumi tidak dikekalkan. So itu apa yang awak boleh nampak dekat sini. And then ini kalau kita tanam semula pokok, apa akan jadi. Dan saya cerita sikit lah pasal awak punya buku teks. Sebab soalan awak nanti, waktu awak PT3, waktu awak akhir tahun sekalipun, dia akan soal macam ni. Dia akan soal berdasarkan buku teks. Dia tak akan guna benda yang lain lah. So biasanya kalau awak nak buat latihan sendiri, latihan kendiri, tengok dekat Teroka Minda. Teroka Minda tu ialah soalan-soalan yang mungkin dia akan keluarkan. Contohnya, jelaskan kelebihan aktiviti amalan hijau jika dipraktikkan di sekolah maupun rumah. Kurangkan kesan kalau tak dipraktikkan amalan hijau. Okey, hari ni kita nak buat tajuk hutan. Tajuk hutan. Okey, yang pertama saya nak awak cari ialah jenis ataupun lokasi hutan di Malaysia. Cari 4. So awak cari kalau jenis ni kita ada contoh, kita ada taman negara, kita ada taman botani dan sebagainya lah. Okey, senaraikan hutan. Dapat tak? Saya dah bagi tahu 4 dah tadi sebenarnya. Saya ambil yang lain. Okey, apa dia? Hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan paya air tawar dengan air masin, hutan pantai. Cikgu tambahlah lagi. Ada hutan lipo, kita ada taman negara, kita ada hutan taman negeri. Okay, and then kita ada juga taman botani. Taman botani ni yang setahu cikgu ada dekat Shah Alam dengan Putrajaya lah. So, yang kedua saya nak awak cari ialah apakah kepentingan hutan? Kita cari dulu dia punya isi, nanti baru kita try untuk menulis. Apa yang awak ada?
Biarkan hidupan laut. Macam mana hutan boleh kait dengan laut ni sayang? Pembiakan hidupan laut, hutan hidupan laut ni orang kata, macam mana boleh berkait dengan laut? Sebab kita tak ada hutan dekat laut, tapi kita ada hutan paya bakau. So kalau hutan paya bakau tu dia untuk pembiakan pokok-pokok bakau yang berfungsi sebagai akarnya, akar banir tu dia berfungsi sebagai penahan sampah. Dan itu baru betul. Tak apa, good try lagi. Sumber pengudaraan yang segar. Sumber pengudaraan yang segar. Okey, macam mana? How can it happen? Sebab ada banyak pokok, ada banyak kehidupan fauna. Flora. Yes, sebab ada banyak flora. Sebenarnya kita boleh kata ialah bekalan O2, oksigen lah. Oksigen ni pula dia berperanan untuk pernafasan. Dia berperanan sebagai pengawal suhu bumi. Sebab kalau terlalu banyak karbon dioksida, bumi akan jadi panas. Okey lagi? Mengekalkan ekosistem yang stabil. Apa dia? Mengekalkan? Ekosistem yang stabil. Yes, betul. Kestabilan ataupun kita panggil dia keseimbangan. Keseimbangan ekosistem. Tapi cikgu suka tulis ayat macam dah tingkatan 5 sikit kan. Keseimbangan biodiversity. Sama je lah maksud dengan ekosistem. Sumber pemakanan. Yes, betul. Dia menjadi sumber makanan untuk manusia dan juga haiwan. Kalau saya cakap pusat pelancongan, Yes, memang betul. Betul lah tu. Kita panggil dia ialah lokasi ekopelancongan. Ekopelancongan ni maksudnya ialah ekologi berasaskan hutan. So macam dekat Cameron Highland, Taman Negara, banyak tempat lagi. Okey lagi? Beritahu je apa dia. Perubatan? Ya, betul. Perubatan apa tapi tu? Sumber perubatan herba. Herba je ada dekat dalam hutan tu. Sumber herba ni untuk perubatan alternatif. Contoh yang herba yang ada ni, contoh dia ialah tongkat ali, misai kucing, banyaklah. Okey lagi, hutan dia menjadi sumber kayu balak. Okey, kayu balak untuk perabot dan juga pembinaan. tempat pertanian. Okey, kita boleh ambil ialah tapak pertanian lah. Contoh kelapa sawit. Dekat hutan lagi kita ada tanam pokok getah. Hutan juga menjadi kawasan perlindungan haiwan liar. Macam dekat Kuala Gundah untuk gajah, Sepilok untuk orangutan. Ada banyaklah lagi. Kuala Gandah, bukan Kuala Gundah, Kuala Gandah. Okey, selain daripada itu, hutan berfungsi sebagai ejen kawalan hakisan tanah. Kalau dekat hutan kan ada pokok-pokok. So bila hujan, air akan terus masuk dekat melalui pokok tu, dekat batang pokok tu dia masuk terus ikut ke akar. So maksudnya dia tak terus sampai ke tanah. Sebab kita punya daun-daun pokok tu conifer kan. So tak adalah hakisan tanah. Tapi bila dah tak ada hutan, tu yang jadi hakisan tanah, tu yang jadi banjir kilat sebab dah tak ada pokok. So pokok tu dah tidak menjalankan fungsi sebagai mengurangkan kesan rempuhan hujan tu sendiri. And then selain daripada itu, hutan juga menjadi kawasan tadahan hujan. Sebab tu dekat dalam hutan tiba-tiba ada tasik. Kat dalam hutan ada air terjun. So dia menjadi kawasan tadahan hujan. Selain itu juga, hutan juga menjadi salah satu menjadi sumber peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan kepada orang yang cari herba, peluang pekerjaan kepada orang yang cari kayu-kayan, haiwan-haiwan, DSP dan sebagainya. Itu antara fungsi hutan. Macam mana cara kamu untuk memelihara hutan? Siap dah? Mengetatkan undang-undang di hutan. Macam mana nak mengetatkan undang-undang di hutan tu, Nafis? Macam mana nak mengetatkan undang-undang di hutan tu? Mengurangkan pembalakan haram. Dia sebenarnya bukan kurangkan pembalakan haram, tapi sebenarnya kita perlu mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan. Orang yang nak membalak ni, dia kena ada lesen. So, kerajaan perlu hadkan. Kena kuantiti tu tak boleh banyak. Setahun tu tak boleh banyak. Penghutanan semula. Ya, betul. Elakkan pembakaran hutan dan memburu haiwan. Macam mana nak elakkan? Saya ambil lah ni. So, yang pertama ialah penghutanan semula. Betul.
Okey, penghutanan semula ni tak kisahlah kita tanam anak pokok, kat kawasan paya pun boleh, kat kawasan hutan pun boleh, kat kawasan pesisir pantai pun boleh. Okey, cikgu ambil yang Nafis cakap mengatakan undang-undang ni, cikgu kata penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas lah. Okey lagi? Mengamalkan kita semula. Ya, paling senang. Amalan 5R. Tahu tak 5R tu apa? Dia sekarang bukan 3R lagi. Reduce, reduce, reuse, recycle, rethink, and repurpose. Lagi apa? Tadi yang cikgu dah cakap salah satunya ialah mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan. So lagi kita kena buat ialah kerajaan perlulah mewartakan, mewartakan lebih banyak kawasan hutan. Hutan simpan. So bila dia wartakan, dia orang tak boleh tebang pokok. Okey. Selain daripada itu, kita buat ialah menganjurkan kempen kesedaran lah. Kempen kesedaran ni dalam pada masa yang sama untuk kempen ni kita kena buat pelbagai aktiviti. Okey, kat sini kita kena buat pelbagai aktiviti tu antaranya awak boleh buat ialah gotong royong. Okey, lagi awak boleh buat pertandingan inovasi, awak boleh buat ceramah, boleh buat pameran dekat semasa kempen tu berlangsung lah. Mungkin kena terlibat antara sekolah-sekolah dan sebagainya lah. Right? Okey, so ini antara apa yang kita boleh buat untuk pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Macam mana kita nak pastikan kita punya hutan tu dalam keadaan yang boleh dipanjangkan jangka hayatnya. Okey. Lepas tu yang terakhir sekali ialah faktor kemusnahan hutan. Apa faktor kemusnahan hutan dekat Malaysia ni? Okey, kenapa? Apa sebabnya? Ya, betul. Pembalakan haram. Pembalakan haram ataupun tidak terkawal lah ni. Ada lesen tapi tak ada pemantauan. Pihak berkuasa tak pemantauan. Lagi sebenarnya ialah pembangunan kawasan pertanian. So bila kita nak buat kawasan pertanian, kita terpaksa potong pokok-pokok tu. And then pembangunan kawasan pertempatan. And then lagi satu projek naik taraf lebuh raya. Kalau awak perasan lebuh raya semuanya lalu dekat hutan sebenarnya. Lagi-lagi kalau nak pergi ke Kelantan, Terengganu sana, memang kena lalu hutan lah. Okay. Alright, and then seterusnya apa yang menyebabkan lagi kemerosotan hutan, kemarau, musim kemarau ataupun suhu melampau lah kita panggil, pencerobohan kawasan hutan. Macam yang terjadi dekat Cameron Highland, Genting Highland tu lah. Pembakaran hutan, keperluan barangan berasaskan haiwan. Tak kisahlah baju ke, makanan ke. So itulah penyebab hutan semakin merosot. Okay, last but not least, kesan kemusnahan hutan. Menjejaskan kehidupan flora dan fauna. So itulah kepupusan lah, ancaman kepupusan. Okay, lagi? Pemanasan global. Ya, betul. Peningkatan suhu bumi. Sama je maksud dengan pemanasan global. Lagi? Flora dan fauna kehilangan habitat. Kehilangan sumber pemakanan. Apa tu? Kekurangan sumber makanan. Yes. Makanan, cikgu tulis semula bahan mentah dan kayu-kayan lah. Dennis cakap kawasan hutan berkurangan. Okey. Keluasan kawasan hutan berkurang. Betul lah tu. Okey, lagi? Ancaman bencana alam. Bencana alam ni termasuklah tanah runtuh. Kehilangan sumber air segar. Air segar. Ya, kualiti sumber air berkurang. Kualiti dan kuantiti lah, dua-dua. Lebih kurangnya macam tu lah. And then sebenarnya kita ada lagi satu ialah masalah pertempatan orang asli. Kesian diorang. Wah, banyak betul nota awak hari ni. Alhamdulillah. Okay. So ini ialah antara isinya. So syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda sebab anda cuba untuk mencari isi, which is very good. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe.